السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بالصدق في الأقوال والأفعال وأثنى على الصادقين بالفضل والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena itulah jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga jalan penyelamat kita di akhirat nanti, insya-Allah. Para jemaah sekalian, hari ini 25 September 2020, kita bersama dengan satu perbincangan di bawah tajuk As-Sidqu Manjatun Minal Madayiq wal Mahalik. Bersikap benar, jujur dalam perkataan dan perbuatan akan menyelamatkan manusia daripada kesempitan, akan menyelamatkan manusia daripada kerusakan, kebinasaan. Firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Bersamalah kamu dengan orang yang benar. Kita ni mesti bersikap jujur dalam tutur kata kita, di dalam janji dan perbuatan kita, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya, hifzu amanatin wa sidqu hadithin wa husnu khaliqatin wa 'iffatun fi ta'matin. Empat perkara. Apabila kita memiliki empat perkara ini, maka tidak memberi kesan, kita tidak akan rasa terkesan kalau dunia itu hilang daripada kita. Dunia itu hilang daripada kita tidak menjadi masalah besar, iaitu yang pertama disebut hifzu amanah. Hendaklah kita menjaga amanah, tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada tanggungjawab yang bersifat peribadi, iaitu tanggungjawab melaksanakan tuntutan syariat, ataupun tanggungjawab yang lebih besar. Yang kedua, sidqu hadithin, iaitu benar dalam ucapan dan percakapan. Yang ketiga, husnu khaliqatin, elok kita punya perangai tingkah laku. Yang keempat, iffatun fi ta'matin, iaitulah kita baik di dalam makan dan minum kita. Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan satu wasiat yang besar. Wasiat yang besar yang berkaitan dengan husnul khuluq, yang berkaitan dengan integriti kehidupan kita di atas dunia ini.
perhubungan kita, sama-sama kita kalau tidak dibina di atas akhlak, hubungan kita kalau tidak dibina di atas akidah yang benar, maka hubungan itu adalah hubungan yang rapuh, hubungan yang tidak kukuh, seperti kumpulan-kumpulan yang mengejar mangsa, serigala ataupun apa saja. Mereka ketika mengejar mangsa mereka boleh bersatu, tetapi apabila mangsa sudah ada di hadapan, mereka akan berkelahi. Demikianlah kita manusia hari ini. Kalau apa-apa perbuatan kita tidak dibina di atas akhlak yang benar, tidak dibina di atas akidah yang kukuh, maka kita akan kerugian di dunia dan juga di akhirat nanti kita akan rugi. Para jemaah sekalian, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla yang sangat bernilai kepada seorang manusia selain daripada husnul khuluq, mempunyai akhlak budi pekerti yang mulia. Dan orang yang paling dekat, aqrabukum minni majlisa, Nabi SAW beritahu orang yang dekat dengan aku majlis, tempat duduknya dalam surga nanti, iaitulah orang yang baik akhlaknya. Maka para jemaah sekalian, dalam 4 perkara hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, kata di Al-Muhaqqiq, isnaduhu sahih. Maka kita ambil perbincangan kita yang pertama, iaitulah tentang 4 perkara. Kalau kita ada 4 perkara ini, apa kita dapat? Iaitu dia panggil arba'u khisalin wa sifatin, 4 ciri-ciri keistimewaan ataupun disebut dengan nama 4 sifat. Iza kunna fika, kalau 4 ini menjadi akhlak kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi tata kelola dalam masyarakat kita, fala alaika ma fataka minad dunya ay la ba'sa bima yadhi'u minad dunya min mut'ah. Kamu jangan sedih, jangan duduk serabut, jangan susah hati kalau dunia itu lari daripada kamu. Sebab orang Muslim yang berpegang dengan sifat, yang berpegang dengan akhlak, yang berpegang dengan akidah dia, mereka tidak akan sanggup melanggar SOP ataupun PKP syariat. Mana-mana yang haram kita tidak akan rempuh, mana yang halal kita akan cari dengan jalan yang baik, dengan cara yang diredai oleh Allah, ataupun disebut dengan cara yang patuh syariah. Mana setakat hilang dunia, kita dengan dunia ni para jemaah sekalian, ingat kata-kata hikmah yang akan menenangkan kita setiap masa. Kita dengan dunia sama ada kita tinggalkan dia atau dia tinggal kita. Dua tu je. Maknanya kita kumpul harta, kumpul daripada muda sampai tua. Sampai tua pun tak ada lagi nak pergi mengaji, nak pergi ke balasah, nak pergi ke masjid. Sebab duk kejar ke dunia, tiba-tiba kita mati. Bermakna kita telah meninggalkan harta dunia yang tidak menjadi milik kita. Itulah kerugian. Di dunia kamu telah rugi, di akhirat Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi kalau kita dunia tinggal kita dulu, artinya kita ambil dunia yang kita miliki ini, kita telah meletak di tempat yang akan menjadi aset kekal kita di akhirat nanti. Itulah manusia yang pandai, orang yang cerdik. Maka kalau setakat hilang nikmat dunia kerana akhirat, jangan rasa rugi. Dalam hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullah. Siapa dia tinggal sesuatu perkara semata-mata kerana Allah, kenapa mu tak ambil itu? Projek tu besar. Tak boleh ambil. Banyak sangat sampul-sampul di bawah meja yang kita namakan duit kopi, duit minyak, apa saja kamu namakan, tetapi mengikut peraturan syariat, nama dia rasuah, yang kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kedai ni kecil? Besarlah sikit. Tak ada duit. Banyak lagi sumber-sumber keuangan. Kalau kita ambil terlibat dengan riba, kita kata tak payah, biar kedai aku kecil, tapi tidak dilaknat, tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka Nabi kata, dia tinggal sesuatu perkara kerana Allah awadahullahu khairan min, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik daripada itu. Kita dapat sedikit, hati tenang. Kita dapat sedikit, ibadat kita tidak tergendala. Amalan-amalan kebajikan tak talah. Maka itu lebih baik daripada dapat banyak. Akhir kali kita menjadi mengabdikan diri, menghambakan diri. Masa kita semua habis kepada harta, tetapi harta bukan menjadi milik kita. Inilah manusia yang sangat kerugian. Khasirat dunia wal akhirah. Para jemaah sekalian, 4 sifat itu kita bincang secara ringkas-ringkas, kerana banyak lagi isu yang kita akan bincangkan insya-Allah setakat masa yang sempat. Maka yang pertama iaitu hifzul amanah, menjaga amanah. Jaga amanah tanggungjawab. Yang pertama sekali para jemaah sekalian, amanah yang besar yang Allah letakkan di atas kepala kita, iaitulah menjaga kewajipan. Allah letak di atas kita setiap hari solat. Hazihi amanatun. Ini adalah merupakan amanah yang besar, yang kita jangan pandang enteng, rasa remeh ya, relax ya. La. Hari ini kita nampak dalam bab solat, ada kalanya kita macam tidak membesarkan sangat kepada solat. Tak ambil beratlah mana. Mungkinlah bapak dia, pakcik haji kita ni, makcik haji solat, tapi bagaimana dengan anak kita, dengan cucu kita, solat ke tidak? Tuan-tuan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mu salat, mu biarkan anakmu di lagu ni. Tanggungjawab. Kemudian tanggungjawab kita dengan makhluk. Apabila kita diberi tugas, diberi jawatan, bertugaslah dengan cara yang baik. Mengikut kontrak yang kita sign atas borang. 8.5. Contohnya pejabat kita ni. Kita ada di pejabat pukul 8.5. Bukan pergi tepek ibu jari pukul 8, kemudian duduk di kedai kopi pukul 10 baru masuk. Kita kata la, bermakna 2 jam kamu tidak melaksanakan tugas. Sebab itulah bila kawan-kawan datang, dia kata, ustaz saya dapat cuti. Biasanya orang kerja ni, dia boleh cuti 3 bulan ke berapa, di ujung akhir sebelum pencen. Dia kata saya nak ambil cuti, saya nasihatkan supaya jangan ambil cuti. Oh, dia kata rugilah kita cuti pun, gaji boleh. Kita kata saudara kena ingat, waktu kerja dulu, ada ke tidak waktu-waktu yang diperuntukkan untuk pejabat, kita berada di luar pejabat, bukan urusan pejabat. Atau menung dia. Banyaklah kalau waktu kan. Nah, duk dia saya aja. Hello, minta kerja, tu baik. Ada kerja pula dah. Pergi sana sini. Bermakna ada masa yang kita salah guna. Maka waktu kita ada waktu ini, di sinilah kita nak qada balik. Kita qada balik waktu-waktu yang kita ada dulu, yang lain-lain tu kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di atas taksir kita, di atas kelemahan kita, di atas apa saja yang kita cuai. Kemudian di antara kita dengan makhluk, iaitulah apabila kita orang simpan barang kepada kita. Kita jaga dengan betul. Bila-bila je tuan dia nak kena hantar balik, jangan kita engkar pula. Tak ada tak ingat ini masalah kita. Ataupun kita berhutang dengan orang. Ini hak banyak. Bila kita berhutang dengan orang, ada duit, bayar hutang. Sehingga kan orang mati, harta dia tidak boleh dibahagi pusaka selagi hutang si mati belum dibayar. Ada setengah anak ni kejut, kalau lagi tu tak ada lah pusaka ya ustaz. Pusaka-pusaka ni harta bapakmu, harta ibu kamu. Tapi kalau harta dia hutang orang, itu bukan harta, itu bukan hak dia. Kita kena tunaikan dulu hak orang. Ni tidak kadang-kadang kita tengok orang ni relax je, berhutang dengan orang, tapi nampak sedap. Setiap tahun pergi umrah dah. Duduk depan Kaabah kat begini selfie. Alhamdulillah berada depan Kaabah. Tua hutang tengok Facebook dia rembah talipur. Bahasa perangai. Mekah boleh pergi hutang aku tak bayar. Ini manusia. Nabi sebut matlul ghaniyyu zulmun. Orang kaya, orang yang ada duit, tak bayar hutang orang dianggap sebagai zalim.
manusia yang zalim, manusia yang tidak baik. Maka nak selamat, biarlah kita berlaku telus. Kalau memang tak mampu, kita masuk dalam kumpulan al-muflis. Pada ketika itu ada undang-undang yang tersendiri. Para jemaah sekalian, yang kedua, sidqul hadis, iaitulah hendaklah kita benar di dalam tutur kata kita, hendaklah kita benar di dalam percakapan kita. Orang yang bercakap benar, dia akan keluar daripada kesempitan hidup dan dia akan keluar daripada kerusakan. Sebagaimana kisah yang telah kita sebut, 3 orang sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat lagi yang tidak pergi perang Tabuk. Bila Nabi SAW balik daripada Tabuk, 3 orang sebelum mereka ada kumpulan munafikin yang pergi dengan sejuta alasan. Ya Rasulullah, kami ni begini, macam-macam dia punya alasan. Nabi kata, baik, terima. Hak bagi alasan, putar belik semuanya. Nabi kata, baiklah. Sebab Nabi tahu ni muka munafik. Mau cari cakap betul, betul. Tak cakap betul, memang tak betul dah. 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, aku ni petah berhujah. Kalau setakat nak cari alasan, boleh je. Lebih baik daripada alasan munafikin lagi aku boleh cari. Tapi aku ingat, kita seorang Muslim, kita ada Allah yang akan mendedahkan tembelang kita, sama ada melalui wahyu pada Nabi SAW ataupun apa cara. Maka dengan keimanan mereka, mereka telah bercakap benar. Ya Rasulullah, kami sebenarnya nak pergi perang Tabuk, tapi taswif, menangguh-nangguhkan, duk tangguh, akhir sekali sampai Nabi kita balik sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hak ni qad sadaqa, telah berkata benar, aku tak mau cakap apa-apa, kita tunggulah apa keputusan Allah akan hukum mereka. Ka'ab bin Malik balik, sebulan lebih mereka diboikot, tak ada siapa bercakap di Madinah. Allah nak uji, tetapi apabila turunnya ayat Quran melepaskan mereka daripada kebinasaan dan melepaskan mereka daripada kesempitan, sampai hari ini Al-Quran yutla wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, kepada 3 orang yang tak pergi perang, mereka telah menjadi model, menjadi contoh, menjadi qudwah bahawa berkata benar akan mendapat kelepasan di dunia dan juga di akhirat. Hari ini kita jarang nak bercakap benar. Jual ikan pun tak bercakap benar. Tahu dah ikan mata merah menyala. Kerak bagi 2 tu belenda dah dalam tu. Masuk juga dalam timbangan. Dah buruk, jangan duk bagi ke orang, bagi ke kucing ataupun apa lagi makhluk yang boleh makan. Kalau tanya barang-barang dia, oi molek benar ni, kereta saya nak jual ni isi minyak ya. Lepas tu tak gilah nak pergi ke mana pun. Masya-Allah, tabarakallah. Nak pergi ke mana? Pergi ke tempat pomen pun tak sampai. Esok nak balik ke rumah. Ini dia panggil sudah tidak ada benar di dalam percakapan. Kita jangan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita erti bercakap benar. Pernah satu masa Nabi tengok seorang ibu berjanji dengan anak dia, mau buat ini aku bagi. Nabi tanya dia, mau nak bagi sungguh ke saja main-main? Dia kata, bagi sungguh Rasulullah. Nabi kata, iya ki. Kalau ibu cakap dengan anak dia janji bohong, ibu tu dianggap sebagai pembohong, dan dia juga telah mendidik anak dia menjadi seorang pembohong. Hati-hati. Sebab itulah kita kadang-kadang dah lah bercakap bohong, tak pandai pula berbohong, 2 kali tak cerdik nama dia. Orang telefon, dia suruh anak dia jawab, handphone dia mau jawab, abah tak ada di rumah. Gak dengan handphone ni payah sikit nak jawab, biasa duduk dalam poket. Tak apa lagi, mungkin dia tertinggal. Anak dia tu lah jawab, dia kata, maaf lah pakcik, abah kata dia tak ada di rumah. Nak kata apa? Ini kata panggil 2 kali bodoh, dah lah menipu, tak erti pula ajar anak menipu. Masya Allah, tabarakallah. Maka bisidqi, dengan kita bersifat benar, tutur kata kita benar. Mungkin dengan sebab kita bercakap benar, Nabi bagi fala alaika ma fataka minad dunya. Nabi kata, biarlah apa yang terlepas daripada dunia dengan sebab bercakap benar, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sifat yang ketiga, husnul khuluq, iaitu hendaklah kita baik akhlak, baik perangai kita. Perhubungan di antara kita bukan hanya satu dimensi.
Perhubungan di antara kita yang pertama, kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dengan Allah. Kemudian perhubungan di antara kita, akhlak kita dengan makhluk. Ada orang ni baik dengan Allah, Masya Allah, ibadat dia kuat. Seorang perempuan, tasumun nahar wa taqumul lail, berpuasa pada siangnya dan beribadat tahajud pada waktu malam. Walakinnaha tu'zi jaraha, dalam hadis kata, tetapi dia ni seorang yang kuat menyakiti jiran, mulut leza. Tengok jiran agak perli selalu, kata macam-macam. Orang tanya Nabi SAW, di mana kedudukan makcik ni? Kalau kita payah juga nak jawab tu. Awak ni puasa sunat tak berhenti-henti, malam tahajud, cuma mulut leza. Nabi SAW biduni taraddudin, tidak ada syak, tidak ada timang tara. Terus Nabi mengatakan, hiya finnar, orang ni dalam neraka, wal'iyazubillah. Sebab apa? Sebab dia baik dengan Allah, tetapi tidak baik dengan makhluk. Makhluk Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Berapa hadis yang telah kita baca, seorang perempuan atau laki-laki ini dihumban ke dalam neraka fi hirratin, kerana seekor kucing. Dia kurung kucing itu dalam tempat, tak bagi makan, tak bagi minum, sampai mati. Nabi kata, lepas je lah kucing itu. Kalau mu tak mau bagi makan, lepas. Pandailah dia pergi cari makanan di atas tanah. Mana-mana tempat, benda-benda dia jumpa dia boleh makan, ni mengkurung dia. Maka orang itu masuk neraka dengan sebab seekor kucing. Maka para jemaah sekalian, baik akhlak kita, kita baik dengan Allah, dan kita juga kena baik dengan makhluk. Dari sudut percakapan kita, dari sudut pergaulan kita, dari sudut apa saja kemasyarakatan, charity kita kena buat. Kita jangan duk ikut kepentingan diri kita saja. Ni ada setengah orang ni pelik, dahlah suasana jalan sempit, dia pergi pacok pula apa ni, kemah tengah jalan orang. Dia pacok, dia pasang meja untuk jual atas jalan. Kita kata ini juga mengganggu perjalanan hidup manusia. Maka hati-hati daripada kita duduk buat benda yang tidak baik. Para jemaah sekalian, itu baru 3. Yang keempat, iffatu mat'am, iaitulah hendaklah dia jaga sumber kehidupan dia, makan dan minum dia. Kita hari ni Masya Allah Tabarakallah, semua logo-logo halal. Botol minum air mineral pun tengok logo halal ke tidak. Halal baru beli, tak ada logo halal tak beli. Itu satu. Itu dia panggil bahan makanan. Bahan makanan kita kena tengok halal, haram, bersih, kotor. Satu lagi yang kita jangan lupa, iaitulah sumber pendapatan untuk kita mendapatkan makanan itu, daripada duit yang halal atau daripada sumber yang haram, daripada riba, daripada rasuah, daripada menipu orang, daripada apa saja jual benda-benda yang tidak halal. Maka ini kerusakan yang besar. Karena itulah dalam hadis yang besar ini, 4 perkara Nabi SAW peringatkan, kalau hilang dunia kerana 4 perkara ini, la alaik, jangan kita sedih, jangan kita duka cita kalau kita tinggalkan perkara-perkara yang berlawan dengan dia. Kerana Allah Azza wa Jalla, nasya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri ganti yang lebih baik, insya-Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, janganlah kamu qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik. Kita kena ingat bahawa berkata benar, bersifat jujur di dalam semua perkataan kita, dan termasuk janji-janji kita. Hari ini orang berjanji begitu mudah. Kadang-kadang janji yang kita dengar menakutkan kita. Maka berhati-hati. Orang yang suka berjanji, satu lagi kumpulan orang yang suka bersumpah, ini di antara makhluk yang tidak boleh dipercayai. Dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan maka khuluqun, tidak ada suatu perangai, suatu tingkah laku abghad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhib, daripada seorang yang bercakap bohong, suka berdusta. Seorang telah bercakap depan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kizbah, dia cakap bohong. Kata Nabi, fala yazalu fi nafsin nabi hatta ya'lam annahu qad ahdasa minha taubah. Nabi terasa kepada orang ni, orang panggil hilang thiqah, kepercayaan kepada orang itu, sehinggalah didapati bahawa orang itu sudah benar-benar bertaubat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ibn Hibban kata Syekh Syuaib, dia kata isnaduhu sahih. Maka para jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bersifat benar, kita akan mendapat kasih sayang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bersifat benar, seorang ini akan keluar daripada kesempitan hidup dan akan selamat daripada kebinasaan di dunia, lebih-lebih lagi kebinasaan di akhirat. Kalau kita hilang dunia dengan sebab bercakap benar, tuan-tuan jangan bimbang, jangan susah hati, insya-Allah kita akan dapat yang lebih baik. Ada seorang sahabat saya, kontraktor, boleh tahan juga besarnya fulus. Dia tanya, macam mana Ustaz saya nak dapat projek sekian-sekian dengan syarat sekian-sekian. Setelah kita scan tengok, kita kata syarat itu batil kerana dia terlibat dengan riba. Sahabat kita ni kata, alhamdulillah, saya tinggalkanlah borang ini, tidak akan mengisinya. Mudah-mudahan Allah SWT ganti yang lebih baik. Kita kata jazakallahu khairah, sabbatakallahu alal haq. Allah Ta'ala akan sabatkanmu di atas kebenaran. Mudah-mudahan dengan kamu bercakap benar, kamu jujur dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan beri kepada kita keselamatan. Ketika kita nak mati, Allah lepaskan lidah kita untuk mengucap la ilaha illallah di saat kita yang begitu gawat, saat yang begitu kritikal. Tetapi pembohong, mereka mungkin sukar untuk melafazkannya kerana di dunia mereka tidak benar dengan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.